mencuri. Ayo, mari. Wahai manusia, jangan kau pikir, walaupun kami ini kecil, kami tidak kuat. Kami boleh mengalahkan kamu semua. Apa kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Perkongsian pada malam ini datangnya daripada Larry Raphael. Kisah mengenai gonit. Apakah itu gonit? Mari kita menyelusuri kisah gonit. Hai, selamat malam. Saya kembali dengan sebuah cerita makhluk astral bernama gonit. Makhluk apakah ini? Ini adalah bahasa kadazan dusun yang bermaksud orang kerdil. Dan mereka ini ada banyak spesies dan selalunya tinggal dalam lubang tanah yang biasanya penuh dengan rumpun buluh. Sawah padi kami dulu ada kisahnya tersendiri. Sebelum rumah kami dibina di sana, ianya adalah sawah padi yang luas terbentang. Di sana, bapa saya membina pondok padi iaitu sulap, tempat di mana padi disimpan selepas padi dituai. Alkisah cerita pada tahun 80-an, berlaku kecurian padi di tempat penyimpanan padi kami itu. Adalah hilangnya 5 karung atau 10 karung padi. Pada mulanya, sangkaan itu adalah angkara pencuri padi. Rupa-rupanya bukan. Pada satu pagi yang dingin, jiran tanah kami yang membina rumahnya di sebelah sawah padi kami melihat 5 orang manusia pendek setinggi 50 cm saja. Mereka masuk ke pondok padi kami dan mengangkat 5 karung padi setiap seorang dengan berat 30 kg. Lihatlah betapa kuatnya mereka. Kisah ini dilihat jiran tanah kami iaitu Pakcik Ramli. Pakcik Ramli mengekori mereka dan mereka lenyap di kawasan mata air di mana banyak pokok rumbia tumbuh dengan subur. Mereka lenyap di sana secara gaib. Pakcik Ramli menyampaikan cerita itu kepada bapa saya dan menasihatkan agar menangkal pondok padi agar tiada lagi kehilangan padi. Siapa tidak kenal arwah Pakcik Ramli? Dia merupakan pengasas silat gerak kilat di Keningau. Di kemudian harinya, kami berjiran pula dengan mereka. Bapak saya setuju menangkal pondok padi kami. Maka nenek saya Bagang telah meletakkan beberapa alatan bobohizan agar para gonit ini tidaklah suka-suka menceroboh dan mengambil padi sesiapa pun. Alkisah, selepas pondok padi kami ditangkal, tiada lagi kejadian kehilangan padi di pondok kami. Nenek kami menasihati bapa saya yang jangan cuba-cuba menangkap gonit. Walaupun saiz tubuh badan mereka 50 cm saja, lupakan saja. Kerana mereka mampu mengangkat satu ekor kerbau dan membawa kerbau itu hilang sepantas angin. Wah, walaupun mereka bukan berwajah hodoh, tetapi kekuatan mereka 100 kali lipat daripada manusia biasa. Oleh itu, elakkan bertempur dengan gonit, walaupun cuma seekor. Itulah pesan nenek moyang kami. Ada kisah legenda juga di mana perang pernah berlaku antara gonit dengan manusia pada zaman dulu. Gonit adalah sejenis bangsa bunian. Tidak seperti bunian yang tinggal di alam tersembunyi. Gonit tinggal dalam lubang tanah yang dalam dan tiada kesudahan. Mereka adalah makhluk yang memakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Berbadan manusia, memiliki suku dan penyimpan koleksi. Gonit tidak boleh dikuasai, tetapi boleh dihalang. Ia makhluk
penggemar emas. Dan menurut cerita, sesiapa yang menemui penempatan gonit umpama menemui lubuk emas yang lumayan. Ada satu ketika, bapa saya bercadang menggunakan mata air dari pokok rumbia itu sebagai sumber air minum. Ketika gotong royong dijalankan, bapa saya menemui kasut kecil seperti kasut Aladin dan sebesar 5 inci saja. Kasut itu diperbuat daripada emas dan cuma satu, iaitu kaki kanan saja. Kasut itu amat cantik sekali buatannya, dan bapa saya menyimpan kasut itu sebagai koleksi barang pelik dia. Masih ingat kami, selama kasut itu dalam genggaman dan jagaan bapa saya, ternakan kami menjadi beratus lipat. Kerbau peliharaan kami menjadi berpuluh ekor, kambing kami menjadi ratusan ekor, ayam itik, wah, sudah susah mau kira lah. Sampaikan jika ada saudara mara kesusahan di kampung, bapa saya bagi free saja kerbau atau kambing sebagai habuan pesta, perkabungan dan kahwin. Selepas kasut emas itu dipinjam adik bapa saya, barulah hewan ternakan kami tidak berapa menguntungkan. Di kemudian hari, adik bapa saya mengaku yang kasut itu hilang dalam jagaan dia. Tetapi sampai hari ini, adik bapa saya amat maju dalam perniagaannya. Bapa saya tahu ada something wrong di sini. Tapi bapa saya cakap, kasih biarlah itu. Dan begitulah kisahnya. Kekayaan tuah beralih ke tangan adik bapa saya. Suatu masa dulu, ada legenda akan kisah gonit-gonit ni. Kisah terbesar yang agung pernah dititipkan ialah ketika gonit-gonit ini menjadi sangat buas dan jahat. Masa tu, mereka asyik merompak dan memakan haiwan ternakan dengan mencederakan dan membiarkan hewan itu mati. Gigi makhluk ini bukan seperti gigi manusia. Gigi mereka amat tajam dan runcing seperti gigi ikan. Oleh itu, diputuskan oleh Hu Guan Xiao dari penampang untuk mendapat kata muktamad bagaimana menyelesaikan problem ini. Di setiap daerah di Sabah, lubang-lubang gonit diketemukan. Bila ditimbus, esok lusa jumpa lagi lubang baru. Lubang ini seperti lubang ular dan bercahaya pada waktu-waktu tertentu. Seorang ketua Bobohizan telah bertemu dengan Ki Nur Hingan di alam ketujuh. Dan Ki Nur Hingan berkata yang makhluk ini sukar ditentang kerana mereka ada banyak pintu untuk naik ke permukaan manusia. Tetapi ada satu lubang sejati saja yang perlu ditutup. Maka kesemua lubang-lubang ini tertutup dengan automatik. Lubang itu terletak di penampang. Pada zaman itu, apabila semua bobohizan berkumpul, mereka telah menggunakan kesaktian mereka untuk menimbus lubang utama agar tiada laluan lagi untuk semua laluan yang berserak di bumi Sabah. Perihal gonit yang muncul di kawasan kami itu, kesnya agak special sikit. Laluan itu berair dan mungkin bukan laluan kesukaan mereka. Gonit amat suka membuat laluan di tanah yang tidak berair dan mungkin kesaktian bobohizan terlupa untuk mengunci laluan berair ke permukaan bumi. Gonit adalah makhluk pembersih dan tidak suka basah. Mereka sudah tidak ada laluan kering. Mereka mencuba laluan basah sebagai trail mereka ke surface bumi. Selain gonit, ada lagi satu bangsa yang belum dapat disahihkan kerana tiada penemuan setakat ini. Tetapi ada banyak suku tribe di Sabah pernah bertembung dengan mereka. Salah satu nenek datuk saya yang menanam padi bukit di persiangan ketika padi dituai, kebun mereka dilalui manusia yang ramai, tetapi setinggi pinggang saja. Mereka semua pendek-pendek belaka dan berekor. Dulu saya jangka ini joke. Rupa-rupanya ada kawan saya yang lain suku juga pernah bertembung dengan mereka.
Mereka berjalan dalam jumlah yang ramai dan senyap, memakai cawat dan tombak dan agak pemalu. Mereka tidak dipastikan sama ada gonit atau tribe yang belum ditemukan secara rasmi. Ada pemburu menemui mereka dan mengatakan mereka manusia yang seperti monyet tetapi tidak pandai memanjat dan bersaiz setinggi pinggang saja. Kesemua mereka pendek. Bapa, ibu, moyang, anak, bayi, semuanya pendek-pendek belaka. Kisah gonit menutup tirai. Kisah lompat saya sudah ceritakan. Kerana saya perlu fikir bagaimana menulis karangan pendek yang tidak berjela dan santai membacanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kerana menyokong cerita-cerita saya. Sabah, the land of diversity. Larry Raphael. Terima kasih, Brother Fai.